Ini memang kita pakai apa ni? Mikrofon yang tu kan? Mikrofon kamera kan? Dia semalam. Dulu. Dulu. Suara. Suara. Jadi ni wayang audio lah. Yang daripada kamera ni.
Ini. Ini. Atas link ke? Oh. Ini pakai songkok je. Oh. Okey. Okey, pakai kan. Oh, macam ni. Kuat. Tutup ni ya. Okey. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, taufik dan inayahnya dapat juga kita bersama-sama berkumpul walaupun tak ramai lagi kata. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin. Yang mana yang belakang tu boleh kita rapat-rapatkan, yang mana yang di luar tu boleh kita masuk. Mudah-mudahan kita penuhkan rumah-rumah Allah ini, insya-Allah. Tajuk yang diberikan kepada kami ini seperti mana yang diuar-uarkan, yakni penyakit berangkai wajib dikesan dan perawatannya. Saya Dr. Muhammad Zahir dan di sebelah saya ini adalah Prof. Madya Dr. Muhammad Razniwan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bila sebut mengenai penyakit berangkai, sudah tentu kita fikir pasal kesihatan. Masing-masing daripada kita nak sihat. Kalau tak sihat, demam, solat pun agak-agak macam payah nak khusyuk. Makan pun tak lalu, tidur pun tak lena, mandi pun kadang-kadang tak basah. Kita punya mata pun kadang-kadang berair, nak baca Quran pun hingus keluar kalau demam lah. Itulah yang kita libatkan dengan kesihatan. Sebab itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah. Jadi sihat itu penting. Sihat itu penting, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda juga, dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak sedar, tak sedar, yakni masa lapang dan kesihatan. Ingin untuk saya cerita sikit tentang penyakit berangkai. Penyakit berangkai ni, tuan-tuan, kalau ikut mungkin doktor akan bahaskan lebih panjang, seperti mana darah tinggi, kolesterol, obesiti, jantung dan sebagainya. Kalau kena salah satu, dia jaranglah kena satu. Kadang-kadang dia berangkai, dia berjangkit. Kena obesiti mungkin keadaan dia. Tapi kalau sudah kena, terimalah seadanya. Itu keadaan dia. Baik, untuk tugas saya pada kali ini bukan nak membentangkan rawatan untuk penyakit jantung, obesiti dan sebagainya, tetapi sebagai salah satu rawatan sebelum kita kena, sebelum kita terjebak dengan penyakit berangkai ini. Sebab itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Ada ubat. Apabila betul ubatnya, maka sembuhlah dengan izin Allah. Suka untuk saya kemukakan sedikit tentang pendekatan holistik. Kita hari-hari dengar holistik. Apa yang kita faham tentang holistik ni? Holistik ini adalah kesepaduan, gabungan antara biologi, psikologi, sosial dan spiritual. 4 benda ni. Saya bagi satu contoh. Sekiranya tuan-tuan hari ini demam, 3 hari 3 malam, jumpa doktor. Doktor bagi Panadol dengan antibiotik. Panadol dengan antibiotik itu adalah biologi.
Dari segi psikologi, tuan-tuan nampak, kenapa aku demam? Sakit. Kita kena ingat bahawasanya sakit itu kafarah dosa. Allah nak bagi kita satu penyakit, nak bagi kita resah, gelisah dan sebagainya untuk apa? Nak uji kesabaran kita. Itu psikologi. Dari segi sosial pula, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, bagi kata-kata semangat. Biasa tak kita dengar ketika mana Nabi ziarah kepada orang sakit, Nabi sebut apa? InsyaAllah tuhur, InsyaAllah sihat. Itu dari segi sokongan sosial. Kena ada. Suami isteri kena bagi sokongan kepada suami, kepada anak-anak dan sebagainya. InsyaAllah sihat, InsyaAllah sihat. Cepatlah sihat. Ni banyak assignment tak habis lagi ni. Kamulah nak bentang nanti. Contohnya macam tu. Spiritual pula. Solat jangan tinggal. Quran jangan lupa baca. Doa jangan lupa. Itu adalah keadaan holistik yang kita perlu gabungkan. Tak kiralah mana-mana penyakit pun, termasuklah penyakit berangkai tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, kalau kita tengok biologi dari sudut ala Nabi lah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, biologi ni kalau dalam bahasa Arab dah ilmu hayah, air ke, udara ke, pokok ke, kalau segi macam tu lah. Dari segi bab-bab perubatan, ubat lah biologi dia. Nabi dia kata, Nabi pesan kepada kita, minumlah sebanyak 3 kali teguk dengan 3 kali nafas, dan Nabi bersabda cara ini lebih menghilangkan dahaga, lebih sihat dan lebih berkhasiat. Dari segi air, rupa-rupanya tuan-tuan, bila kita tarik nafas, 21% oksigen masuk dekat paru-paru kita, dan bila kita hembus saja, 4% karbon dioksida akan keluar. Bila karbon dioksida tu bergabung dengan benda-benda yang panas, contoh kita ambil air kan, kita tiup dia bergabung dengan uap air, dia akan jadi satu sebatian kimia, nama dia asid karbonik. Dan nanti doktor akan bahaskan kot. Asid karbonik ni macam penampan, buffer. Dia nak bagi stabilkan kita punya pH darah 7.35 sampai 7.45. Kalau terlebih, dia akan jadi asid. Bila jadi asid, kita punya pernafasan akan jadi lebih cepat, kita akan jadi lebih mual, jadi macam pening dan sebagainya. Itu keadaan yang Nabi sebut. Nabi tak sebut pening dan sebagainya. Nabi sebut lebih sihat, lebih berkhasiat. Bila saintis hari ini kaji, macam tu kaedah dia. Macam tu kaedah. Itu dari segi biologi, tuan-tuan. Dari segi madu. Madu tak salah. Tapi cara makan madu tu kadang-kadang tak kena. Minum air tak salah. Cara minum air tu yang salah. Itu bab-bab biologi. Contoh, saya biasa dengar petua lah. Petua ni dia tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Nak makan madu, kalau kata kita sakit daripada kepala sampai ke leher, makan madu dia waktu duha sampai akhir duha. Tanpa perlu tambah dengan air, madu saja. Kalau kita sakit dari segi bahagian bahu sampai bahagian pinggang, makan madu campur dengan air. Letak madu dulu ke letak air dulu? Letak madu dulu, baru letak air. Kacau ikut arah lawan jam. Sebab apa arah lawan jam? Sebab arah lawan jam bagi tenaga. Katanya, bumi berputar arah lawan jam. Kita tawaf ikut arah lawan jam. Kipas ni arah lawan jam. Ya, ya tu. Dia bagi kekuatan kat situ. Untuk waktu mana? Kalau kita sakit bahagian usus daripada bahu sampai ke pinggang. Kalau kita sakit daripada pinggang sampai ke bawah, makan madu dia waktu asar sampai akhir asar. Tambah dengan air. Itu dari segi biologi. Teknik tu kena tepat. Kemudian dari segi psikologi, saya dah sebut dah tadi. Kalau sakit, Allah nak bagi kita kafarah dosa. Yakin dalam bahagian-bahagian tu. Kenapa? Kemudian Allah nak uji kesabaran kita. Betul tak orang ni nak masuk syurga bukan free? Kena diuji. Macam anak-anak saya selalu sebut, macam mana nak masuk syurga? Nak masuk syurga kena mati. Betul tak? Syarat dia nak masuk syurga kena mati. Memang kena sakit. Bukan senang-senang, bukan free je nak masuk. Kemudian dari segi sosial, bergaul. Islam ajak bagi salam, Assalamualaikum. Jumpa bagi salam, Assalamualaikum. Kawan tu pun bagi balik, Waalaikumsalam. Itu pergaulan. Sembahyang jemaah, itu adalah sosial. Kita bertegur sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita salam, kita bertegur sahabat. Itu sosial.
dari segi spiritual, jangan lupa solat, jangan lupa untuk kita baca Quran, doa jangan tinggal. Maka gabungan itulah biologi, psikologi, sosial dan spiritual, itu yang kita namakan sebagai holistik. Tak kiralah mana-mana saja penyakit yang ada, gunalah perkataan ini, insya-Allah sihat. Wallahu a'lam. Mungkin ada sedikit daripada perkongsian oleh doktor. Silakan. Okey, baik. Dah ada ni kan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua para hadirin yang berbahagia pada hari Jumaat yang amat mulia hari ini. Sejak dari pagi tadi sejuk je, hujan. Berhenti, lepas tu hujan. Dan saya pun tadi pagi pun hantar anak ke sekolah untuk ada dia punya merentas desa pagi pukul 6 lepas solat subuh terus menghantar mereka. Jadi terima kasih Dr. Zahir atas pencerahan tentang kupasan sikit tentang kesihatan, ya. Okey. Saya sendiri pun tersentuh juga kan. Doktor saya doktor perubatan, nampak macam Dr. Wan kat depan ni tengah berzikir sakit saya. Kita kawan-kawan, ya. Mungkin ada yang pernah saya rawat dekat klinik pakar kesihatan USIM. Apa yang Dr. Zahir tu cakap tu betul, ya. Saya sendiri pun dulu bila mengamalkan atau membuat atau belajar tentang perubatan kan atau kesihatan ni, medical ni kan, dulu kita tak adalah belajar, bukan student USIM kalau kita buat perubatan di USIM sendiri, sekarang ni dekat Fakulti Perubatan Sains Kesihatan dekat USIM sendiri, dari awal lagi tahun pertama sampai tahun 6 tu, daripada input Islam tu memang bagus, hafaz Quran, ya, surah pilihan yang baik-baik semua, ya. Dan mereka jadi bila dia belajar tentang perubatan tu, dia lebih ke dalam, dan bila mereka nak menasihati pesakit pun dia lebih holistik, ya. Kalau saya dulu, saya bukan daripada USIM, jadi lain sikit. So kesedaran tu timbul selepas itu, ya. Saya rasa kalau kesedaran timbul selepas itu adalah lebih baik lagi lah kot, kita lebih sedar lagi, ya. Seperti orang yang tidak Islam kemudian masuk Islam, ya, lebih kurang macam itulah, ya. Jadi pengamalan lebih baik. Tapi untuk hari ini kita lebih akan menyentuh pada penyakit berjangkit, atau bukan berjangkit, penyakit berangkai. Okey, untuk ada dua lah jenis penyakit ni, ya. Satu jenis yang berjangkit dan satu lagi ialah berangkai, ya. Berangkai ni dia tak berjangkit, ya. Seperti yang berangkai ni darah tinggi, kencing manis, kolesterol, ya. Obesiti tu bukan penyakit, tapi obesiti tu adalah menyebabkan kencing manis, darah tinggi, kolesterol tu akan sama-sama ikut kita, ya. Mungkin anak-anak yang kecil-kecil, ya, adik-adik semua tak kisahlah, ya. Tak ada sakit tu, selamat, seronok, bolehlah makan banyak-banyak, manis-manis semua, pakai ambil je, sebab sekarang ni lambakan jenis dan macam-macam, jual dekat mana-mana lah. Dekat hujung jari pun boleh minta, tak malas nak keluar, pakai handphone, atau apa-apa pun, komputer ke apa, Panda datang. GrabFood datang, ya. Itu yang berlaku pada zaman Covid yang 2 tahun yang lepas, ya. Saya nampak ada beberapa pesakit yang saya nampak, dia kemudahan ada orang yang mudah mendapatkan makanan ni. Jadi masa Covid tu kan tak boleh keluar, jadi exercise kurang, jadi nak makan senang, ya. Dan bila kita pilih menu, ya, dekat Panda ke dekat Grab ke, wah, menu-menu yang ada situ semua menarik sangat, ya. Gula tinggi, kolesterol tinggi, minyak dan sebagainya. Itu je, bila kita lapar kita akan terpedaya untuk mendapatkan makanan yang amat sedap. So bila ni berlaku, ada yang mula dah dapat sakit jantung, obesity, ya. Memang kalau saya tengok sebelum pandemik dengan semasa pandemik, ya, tentang sekarang ni bila bercakap dengan pesakit dia punya kontrol untuk darah tinggi, kencing manis dia berterabur dah, dah tak ikut ni, ya. Dah tak ikut apa yang kita standardkan. Jadi bila bertanya, oh okey, sebab pandemik, sebab Covid, sebab tak keluar, sebab makan banyak, sebab tak ada exercise dan sebagainya. Itu je benda yang kita risaukan. Kita takut sekarang ni, dulu masa kita tak tahu, sebelum kita dah masuk dalam endemik ni, kita rasa benda ni tak akan berakhir, ya. Jadi kalau gemuk tu kan makin lama makin gemuk, ya. Jadi tapi orang yang pergi jumpa doktor, ya, dia akan berjumpa dengan doktor, dia akan tersedar sedikit, ya.
tersedar. Sebab walaupun jumpa doktor tu dalam masa 10 minit, 5 minit atau sebagainya, tapi bila dia berjumpa dan bercerita, dia akan sedar sekejap. Oh, sepatutnya dia macam kalau orang yang sesat tu dia ambil orang tu pergi ke jalan yang betul, jalan yang benar, ya. Sekejap, ya, untuk ni, ya. Okey. Jadi dia balik semula, ya. Untuk kita kat sini ni, ya, penyakit berangkai ni memang sangat teruk, ya. Apa kalau kita nak tengok pada mereka yang ada dah dapat dalam Infopro email kan, yang pada kita punya tujuan untuk berbincang dengan Dr. Zahir yang lebih pada apa orang kata ke Islam, kerohanian, ya, yang lebih tahu tentang akli dan akli semua tu, dan Quran, hadis. Saya pun sangat bersyukurlah sebab berkongsi dengan apa yang ilmuwan dari segi Islam kan, kita kan Universiti Islam Malaysia. Jadi gabungan ilmu tu ada lebih bermakna lagi apabila kita nak melihat satu penyakit pesakit secara holistik. Apa yang kita kata dia, yang saya ulang balik, biologi, psikologi, ya, dan spiritual dengan social, ya. Jadi benda-benda ni tiga-tiga ni, kalau saya lah sebagai doktor untuk merawat pesakit yang ada kencing manis, yang ada darah tinggi, ada sakit jantung, yang ada obesity, saya tak boleh nak tengok satu benda tu biologi, tak boleh. Sebab penyakit ni ada dalam badan mereka bertahun-tahun dan tidak akan habis. Dan ubat pun, kalau makan ubat, dia tak ada berhenti ubat dia akan berterusan. Bila berterusan, kita tak boleh target pada satu benda saja, tapi kita kena tanya keluarga, kita tanya dia punya kesihatan mental macam mana kan. Jadi benda tu yang tiga selain daripada biologi tu akan mengukuhkan orang tu untuk teruskan kehidupan, untuk makan dengan baik, makan ubat dengan baik. Untuk pengetahuan semua, penyakit berangkai itu adalah seperti yang Ustaz Zahir cakap tadi tu, iaitu kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, semua-semua itulah berangkai. Masuk berangkai itu jarang kita dapat orang yang ada hanya darah tinggi saja. Jarang sangat. Sampai muda sampai tua dia hanya darah tinggi saja, jarang sangat. Dan saya sangat selut pada orang itu sebab dia jaga betul-betul dia punya kesihatan dia. Dia tak menyeleweng ke sana, dia tak menyeleweng ke sini. Kalau dia terseleweng, dia hanya concentrate kalau dia fokus pada darah tinggi saja, iaitu kalau doktor jumpa darah tingginya adalah kena jaga makan. Makan ni ialah apa? Kurang garam. Okey. Tapi kalau saya sebagai doktor, saya tak akan cakap jangan kurang garam. Bukan hanya kurang garam, benda lain pun kena kurang. Kolesterol kena kurang, gula kena kurang, badan kena slim, ya, fikiran kena lapang. Apabila ini berlaku, insya-Allah kalau orang itu hanya ada darah tinggi saja sampai ketua nanti umur 80 ke, dia hanya ada darah tinggi saja. Yang lain dia tidak ada. Tapi dia terpaksa berkorban untuk tidak makan, tidak minum Milo dinosaur, ya. Tidak minum air aiskrim
apa lagi ya, flu semua kan. Lagi apa? Monkey. Cacar monkeypox, macam semua itu insya-Allah semua akan dapat. Tapi yang berangkai ni dia boleh dicegah. Ya, boleh dicegah ya. Jadi yang belum rasa dan belum pernah jumpa doktor lagi, kalau wanita kita semua kalau wanita tak apa tahu, sebab wanita dia mengandung. Bila mengandung dia terpaksa jumpa doktor. Ya, umur mengandung contoh 25 tahun, dia terpaksa jumpa doktor. Bila doktor jumpa, doktor tak akan hanya cek dia kesihatan untuk mengandung dan baby saja, tapi dia semua sekali dia cek kolesterol, dia cek darah tinggi, dia cek kecil manis. Paling-paling 3 benda ni kalau kita belum pernah cek, cubalah cek ya. Kalau takut jumpa doktor, pergi farmasi. Kan kat situ ada tawaran RM5 untuk buat cek darah di hujung jari, untuk tengok kecil manis macam mana. Tawaran cuba tengok untuk blood pressure kan. Dan sekarang ni pun tekanan darah ya. Tekanan darah. Bila kita sendiri saya dalam kajian yang kita dilakukan dalam rakyat Malaysia ni, lebih kurang 60% tak jumpa doktor, tak pernah jumpa doktor lagi. Right? Saya risau dengan diri saya sendirilah ya. Walaupun doktor, tapi kadang-kadang kita ni kita ambil mudah. Macam saya ambil mudah. Okeylah, setiap hari kat klinik, kadang-kadang saya terlupa untuk membuat sihat sentiasa ya. Badan slim, tak semestinya dia tak ada penyakit kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Badan slim tapi perut buncit, itu adalah sesuatu yang ke arah jantung. Sebab apa? Kalau perut buncit maksudnya apa? Lemak-lemak tu akan berada di tengah ya, dan dia adalah lemak yang lebih teruk daripada lemak yang tidak ada dekat perut. Right? Jadi mungkin ada exercise yang hanya untuk mengempiskan perut saja. Mungkinlah, saya tak pasti, mungkinlah itu adalah satu cara untuk kita elakkan daripada penyakit berangkai. Yang poin yang saya nak cakap sini ialah berangkai tu ke arah kematian. Right? Macam mana dia ke arah mati? Sebab dia apa? Sakit jantung. Sakit jantung tu dapat daripada darah tinggi, kecil manis, kolesterol. Kolesterol macam mana ke jantung? Kolesterol tu apa-apa yang lemak kita nampak, kita hanya jantung dekat sini, kita jantung adalah diberi oleh darah ya. Darah tu memberikan oksigen, seperti Ucap Zahir kata tadi, bila kita hidup oksigen, kita hembus. Kita hidup nafas, kita hembus.
kita akan benda tu memang betul lah kan. Tapi kalau kita kita akan cuba untuk melanjutkan usia kita tu dengan cara nilai badan, buat benda-benda yang seelok mungkin sihat. Ya, apa nak sihat semua suka, sihat cergas. Macam kita, saya dah tua rambut pun dah beruban, ya. Jadi bila saya fikir masa saya sihat dulu, masa muda-muda dulu. Time-time tu lah kita masa leka dengan makan yang tidak teratur dan sebagainya. Sebab apa kita ingat enjin kita masa muda tu kuat. Ya, insulin tu banyak lagi untuk makan gula, dia akan teruskan gula ke bawah. Itu hanyalah penipuan yang berlaku. So adik-adik semua take care, jaga kesihatan. Mereka-mereka yang terkena kepada penyakit, alhamdulillah, terima kasih. Saya kata congratulations, tahniah, sebab tahu dah sakit apa. Orang-orang yang belum tahu langsung, ya, kadang-kadang dia tak nak ambil tahu, sebab apabila kita tahu benda tu akan merisaukan dia. Lebih baik dia tak nak tahu, lebih baik daripada tahu. Sebab kalau dia tahu, dia tak boleh dah ambil makan-makan yang berminyak tu. Dia tak boleh makan air goreng je tiap-tiap pagi. Dia tak boleh makan nasi goreng, nasi lemak tiap-tiap hari. Dia tak nak enjoy, tak dapat enjoy. Lebih baik dia senyap je, dia tak payah jumpa doktor dan sebagainya. Masa pun amat sangat cemburu. Kita pun memang dah 1:17 sekarang ni. Jadi kita macam dah habis dah itu macam dah enjin ke atas, tapi belum dirungkaikan lagi. Tapi masa sangat mencemburu kita. Itulah kita dalam Islam pun, kita tak boleh nak membazirkan masa itu sangat berharga, amat emas. Ya, saya pun bercakap pun tak boleh nak lebih-lebih. Ya, sebab semua kita disimpulkan kat sini, jaga kesihatan. Pada mereka yang tidak buat saringan kesihatan, cubalah buat saringan. Kalau jumpa, tak nak jumpa doktor sebab takut, sebab tak mau ni appointment apa, pergi ke farmasi dapatkan ni. Atau adik-beradik kadang-kadang ada yang dextro stick tu dekat rumah, mak bapak ada, blood pressure punya ada, cuba check dan baca sekarang Google, bacaan apa untuk darah tinggi, bacaan apa untuk kecil manis yang melambatkan usia kita nanti, insya-Allah. Okey, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih kepada doktor, dan insyaAllah lain masa kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.